Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Selamat pagi Malaysia. Bersama dengan saya, Mind Breakthrough Coach anda, Madam Lisa Poli. Alhamdulillah, kita bertemu pada pagi ini dengan segmen Community Talk yang dianjurkan oleh pihak Pustaka Miri Sarawak. Apa yang menarik hari ini? Yang menarik hari ini ialah saya akan kongsikan satu topik yang bukan calang-calang, tapi topik di mana kita akan dapat ilmu dan manfaat untuk yang terbaik diri kita, bukan sekadar pada masa ini, tapi seumur hidup kita insya-Allah. Apakah tajuknya? Trust your dream. Semua orang ada impian, semua orang ada angan-angan. Tapi jangan biarkan angan-angan menjadi angan-angan macenin. Bagaimana? Pastikan angan-angan itu kita tukarkan daripada angan-angan menjadi impian. Di mana melalui impian itu adanya tindakan dan dari tindakan itulah yang akan melestarikannya membentuk sebuah kejayaan. Walau bagaimanapun, jika sekadar berangan, sekadar berimpian tidak akan menjadi kenyataan jika kita sendiri tidak mampu untuk ada kepercayaan diri yang mantap. Maka, apakah perkara yang perlu dilakukan bagi membantu kita mantapkan diri? Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Nurul Lisa binti Poli. Saya seorang Mind Breakthrough Coach di mana peranan saya membantu anda di luar sana yang rasanya terkandas, mental block ya Allah dalam kehidupan, kerjaya, perniagaan atau apa sekalipun perhubungan. InsyaAllah saya bersama anda untuk membantu anda keluar daripada terkandas situasi tersebut untuk menjadi insan yang lebih hebat dan lebih baik. Saya Mind Breakthrough Coach anda dan juga merupakan kaunselor PSMB Certified Trainer. Panggil saya apa? Madam Lisa Poli. Ingat Lisa Poli. Kenal Lisa Surihani? Itu bukan saya. Lisa Surihani terkenal di TV. Tapi Lisa Poli memikat hati. InsyaAllah. Baiklah. Hari ini ada dua perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama, bagaimana kita nak tukar angan-angan menjadi impian. Dan seterusnya, apakah 5 perkara yang boleh membantu kita untuk menjadikan impian itu sebuah kenyataan. Anda sudah bersedia? Mari kita teruskan. Kalau dah bersedia, letak dekat komen. Sedia, madam, sedia. Seronok nampak gayanya kita ada respon-respon, insya-Allah. Sebelum itu, bagi anda yang menonton, sediakan sekeping kertas. Ada kertas tak sekarang ni? Kalau tak ada, pergi ambil kertas. Cepat-cepat pergi ambil kertas. Kalau resit je pun tak apa. Kena ambil kertas. Di kertas tersebut, okey, saya nak anda buat yang pertama dahulu. Tuliskan apakah wish anda, okey, yang wish anda yang anda nak capai sekarang. Okey, capai sekarang. Okey, sebagai contoh, wish saya yang saya nak capai sekarang ialah saya nak buat program training online untuk komuniti di Sarawak. Ini adalah wish yang saya nak capai sekarang dalam tempoh yang terdekat. Faham? Begitu juga anda. Tuliskan apakah wish anda yang anda nak capai sekarang. Letak 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Tak kisah. Yang kedua pula ialah yang patut anda buat. Bagaimana anda lihat diri anda 5 tahun. 5 tahun akan datang. Okey? Jelas? InsyaAllah. Contoh, saya. Apa yang saya nak lihat diri saya 5 tahun akan datang ialah saya seorang trainer yang dikenali
dan dimahukan. Lain macam pula ayat dimahukan tu kan. Apa ayat yang lebih menarik? Tapi tak apa, kita tulis je apa sahaja yang terlintas dalam fikiran anda. Ingat, apa perkataan je tak kisah. Yang penting feeling tu. Feeling masa anda tulis, dia sampai. Okay? So maksudnya kalau saya tak tahu apa perkataan yang sesuai, dimahukan ke apa, macam pelik kan, tak apa. Tuliskan sahaja dahulu. Kita nak dia spontaneous, spontan. Betul-betul datang dari hati. Okey, trainer yang dikenali dan dimahukan sehingga peringkat global. Baiklah. Okey, saya ulang. Yang pertama saya tulis, tulis. Ingat, lidah tu kena betul-betul. Saya tulis apa yang saya nak capai sekarang. Iaitu yang saya nak capai sekarang, saya nak buat program training online untuk komuniti di Sarawak. Dan bagaimana saya melihat diri saya 5 tahun akan datang. Iaitu saya melihat diri saya sebagai seorang trainer yang dikenali dan dimahukan. Maksudnya dimahukan tu saya nak orang jasa, panggillah Madam Lisa buat program ni. Nak jemput Madam Lisa. Macam itulah kan. So maksudnya saya nak jadi yang dikenali dan dimahukan sehingga ke peringkat global. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah, apakah banyak-banyak impian anda? Apakah impian yang anda rasakan ia akan membuatkan anda menjadi seorang individu yang berjaya dan memberi manfaat kepada orang lain? Okey? So maksudnya di sini kita tuliskan apa impian yang menjadikan anda individu yang berjaya. Bagi saya, impian yang saya rasakan, saya boleh menjadi orang yang berjaya ialah, saya tulis dekat sini, membantu seramai yang mungkin melalui menyelusuri. Ayat bahasa Melayu tu kena hebat sikit. Baru nampak menyelusuri kehidupan mereka. Yang panjang pula dah. Yang penuh cabaran dan dugaan. Maksudnya tujuan utama ialah saya nak membantu seramai yang mungkin. Yang dalam keadaan susah, yang rasa diri dia perlukan individu untuk mendokong dia keluar daripada perkara yang membuatkan dia rasa terkandas di satu tempat. So maka pada ketika itu saya rasa saya dah mencapai impian, dan itulah yang akan membuatkan saya rasa macam saya seorang yang berjaya. So bagaimana pula untuk anda? Maka tuliskan di dalam kertas, mudah sahaja, tak payah banyak. Kalau letak banyak selepas habis ceramah ini, anda boleh tuliskan. Namun kalau tak sempat, tuliskan satu persatu. Boleh? Baiklah, anda dah selesai menulis 3 perkara di atas kertas yang berkaitan dengan wish anda, yang berkaitan dengan siapa diri anda 5 tahun akan datang, dan yang terakhir berkaitan tentang impian apakah yang membuatkan anda rasa anda seorang yang berjaya. Maka seperti yang telah ditunjukkan, itu adalah 3 perkara yang ditulis dalam kertas. Walau bagaimanapun, bagaimana anda nak pastikan apa yang dah anda tertulis itu menjadi kenyataan? Dan apakah faktor yang menjadi penghalang untuk apa yang ditulis tadi menjadi kenyataan? Sebabnya, penting untuk anda tahu apakah faktor yang menghalang. Kerana dengan mengetahui faktor yang menghalang, anda nampak jelas
jalan-jalan dan tindakan yang menjadi peluang kepada anda untuk menjadi lebih baik dan membuka jalan yang baru untuk mencapai kejayaan tersebut. Di sini saya akan kongsikan 5 perkara yang boleh membantu anda untuk mencapai kejayaan dan mencapai impian. InsyaAllah. Apakah 5 perkara tersebut? 5 perkara yang saya maksudkan berkaitan rapat dengan perkataan dream itu sendiri, iaitu DREAM. Apakah maksud di setiap akronim ini? DREAM. Dengan melalui perkataan ini, anda akan nampak lebih jelas. Wah, rupa-rupanya benda ni boleh membantu aku. Tapi ingat, walaupun ini boleh membantu anda, jika anda tidak memulakan tindakan sendiri, ia tidak akan berjaya. Seperti juga apabila kita bertepuk tangan. Bila kita hanya menggunakan sebelah tangan, manakan nak berbunyi? Betul tak? Maka kita kena dua tangan. Baiklah, anda dah bersedia? Jika dah bersedia, letak komen like love. Spam dengan love. Banyak-banyak. Barulah kita excited dah berkongsi. Baiklah, kita mulakan dengan D dahulu. D, dare to dream. Jika kita dah ada impian, kita kena berani untuk berimpian. Kenapa? Tak payah bayar impian tu. Buat apa nak rasa macam, tak nak lah, nanti tak jadi. No. Buang benda tu daripada otak kita. Buang benda tu daripada minda kita. Jangan buang otak. Kalau buang otak tu lain jadi dia. Buang perkataan tersebut, pemikiran tersebut daripada minda kita. Ketahuilah bahawa jika kita nak menjadikan impian kita tu kenyataan, maka kita sendiri kena berani berimpian. Sebab itulah, ingat lagi tak yang kertas yang anda tulis tu? Dari kertas tersebutlah saya mencabar diri anda untuk anda meletakkan impian, untuk meletakkan wish anda. Apa yang anda mahukan, bagaimana anda melihat diri anda dan seterusnya. Ini yang dimasukkan dengan dare to dream. Seperti saya tulis dekat slide. It is your dream. No one can stop you. No one can control what you think unless you allow it to happen. Maksudnya, impian tu milik anda. Tak ada orang boleh kawal apa yang anda impikan dalam kepala otak ni. Orang nak ubah macam mana pun tak boleh. Melainkan anda sendiri yang membenarkan apa yang orang kata itu akan mengubah apa yang anda fikirkan, terutama sekali akan mempengaruhi impian anda. Anda nak biarkan benda tu berlaku? Tidak sama sekali. Bermula pada hari ini, bermula pada saat ini, my impian is my own punya benda. Orang lain tak boleh kacau. Ingat yang tu. Apakah itu R? R ialah respond dan react. Ini bermaksud anda kena respon dengan impian yang anda nak itu, kemudian kena ada react. Maksudnya take action. Bagaimana? Dah buat tadi dah. Ingat tak yang kita tulis atas kertas tu? Dari tulisan ayat-ayat yang anda tulis atas kertas itu, anda telah respon di minda. Respon, oh aku impian ni. Kemudian react, anda take action. Anda tulis di atas kertas. Jika anda dah buat tersebut, maka anda dah dare to dream dan anda dah respond and react. Beberapa langkah lagi yang seterusnya akan membantu anda untuk berjaya dalam mencapai impian. Boleh? Boleh, insya-Allah boleh. Jangan ragu-ragu, tak ada masa dah ragu-ragu. Kalau itu impian anda, just go for it. Boleh? Boleh, insya-Allah. Seterusnya, apakah E pula? Mari kita lihat apa yang dimasukkan dengan huruf E. E ialah engagement. Apa yang dimasukkan dengan engagement? Mari kita lihat dekat slide. Be engaged with people around you, your family, friends, partner, supporter, mentor, coach, networking circle, etc. Apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah pentingnya engagement.
iaitu individu-individu yang boleh menyokong anda dan mendukung anda. Kita memerlukan orang lain untuk memberi sokongan kepada kita dan juga dokongan kepada kita. Kerana dengan ada individu-individu ini akan membuatkan kita jadi lebih bersemangat dan lebih jelas dengan apa tindakan yang akan kita lakukan untuk mencapai impian. Jadi pada anda, tuliskan dekat atas kertas atau di mana-mana ruang, siapakah individu yang boleh menjadi engagement untuk anda? Keluarga tersayang, ibu ayah, adik-beradik, pasangan, kawan-kawan, ataupun jika anda adalah usahawan, pentingnya untuk membina satu networking circle di kalangan para usahawan, walaupun mereka mempunyai bidang perniagaan yang berbeza dengan anda. Namun, jika anda adalah pegawai ataupun individu yang bekerja di pejabat, maka siapakah engagement yang paling penting? Rakan-rakan di dalam pejabat anda. Saya tahu dan saya faham ada rakan-rakan yang boleh dibawa bincang, ada rakan-rakan yang suka mengkritik, ada rakan-rakan yang tikam belakang. Tapi ingat, bagaimana reaksi mereka terhadap anda sahaja yang boleh mengawalnya, benda itu memberi kesan ataupun tidak. Yang penting sekali, anda sendiri yang membina engagement sebab anda nak mencapai impian. Maka tidak ada lagi alasan. Jika itu yang anda nak, teruskan jalan. Pastikan impian itu menjadi kejayaan. Boleh? InsyaAllah. Kita dah sentuh tentang D, Dare to Dream. R, Respond and React. E, engagement. Anda dah jelas siapakah individu di sekeliling anda yang boleh membantu menyokong dan mendukung. Ingat, sokong, dokong, dua perkara yang berbeza. Sokong, dia support sahaja. Tapi dokong, dia support dan dia bantu sekali. InsyaAllah. Dan seterusnya kita pergi kepada A. Apakah A? Mari kita lihat. A ialah attitude. Attitude ini bermula daripada diri anda. Bagaimana behavior anda dan terutama sekali minda, mind setting. Walaupun anda dah berani untuk berimpian, walaupun anda dah tahu apa impian anda dan anda dah merancang bagaimana untuk mencapai impian tersebut dan seterusnya anda dah cukup padu dari segi sokongan dan dokongan, namun jika anda sendiri tidak mempunyai minda yang kuat untuk mengawal diri sendiri, ia tidak akan membantu. Malah, ia akan membuatkan anda menjadi hilang keupayaan untuk lebih percaya dengan kemampuan diri sendiri. Maka dengan itu, A adalah elemen yang paling penting untuk mendukung impian anda. Attitude. Walau bagaimanapun, pada ketika ini, apa yang perlu anda lakukan ialah dan tanya kepada diri ialah bagaimana aku nak mind setting diri aku? Apakah cara yang terbaik untuk aku tukar pemikiran yang negatif kepada positif? Dan bagaimana pula persekitaran aku? Ini yang paling penting. Namun hari ini saya hanya boleh berkongsi sedikit sahaja. Yang pertama, apabila anda tahu ada pemikiran yang negatif di dalam minda anda, ambil satu kertas. Tuliskan pemikiran negatif tersebut. Sebagai contoh, ini tips untuk mind setting yang paling mudah. Namun, kalau ia tidak praktikal untuk anda, tidak mengapa. Sekejap lagi saya akan kongsikan bagaimana dengan teknik itu akan membantu ia menjadi benda yang praktikal dan mudah untuk dilakukan. Mari kita lihat. Yang pertama sekali, jika ada pemikiran negatif dalam kepala kita, dalam minda kita, yang pertama, ambil satu kertas, tuliskan pemikiran negatif tersebut. Ini positif. Ingat, tahu tak beza? Positif negatif ni. Negatif tolak. Okey, negatif. Sebagai contoh, pemikiran negatif saya ialah saya rasa sukar
dan tak bersemangat untuk buat program online kerana ramai trainer hebat lain di luar sana. Okey, ini adalah satu sahaja pemikiran negatif. Jika nak tambah lagi, contohlah saya tambah lagi, dan hebat lain di luar sana, dan saya tidak rasa saya boleh membuat jualan dengan program online tersebut. Itu lagi yang kedua. Tapi hari ini kita fokus satu dahulu. Kita tukar satu persatu. Dan pastikan pemikiran negatif yang anda tulis ini berkaitan dengan impian anda. Ingat tak yang saya tulis tentang impian saya tadi? Impian saya tadi tentang untuk yang ayat pertama tu, untuk untuk menghasilkan program online, okey, untuk menghasilkan program online bla 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 untuk komuniti Sarawak. So itu adalah impian saya, dan impian itu saya kaitkan dengan pemikiran yang negatif. Maka saya tulis. Langkah seterusnya pula ialah bila dah tulis ni, okey, anda kena baca, sebut dan rasa. Okey, anda baca apa yang anda tulis, sebutkan. Kalau baca sahaja, ada orang dia baca dalam keadaan senyap. Tapi saya nak anda baca dan sebut. Kemudian cuba rasakan apa emosi anda dan perasaan anda. Okey, bila saya baca, saya rasa sukar dan tak bersemangat untuk buat program online kerana ramai trainer hebat lain di luar sana. So, bila saya baca ini, saya dah baca, saya dah sebutkan. Rasa itu, iaitu emosi, perasaan. Rasa atau perasaan saya. Perasaan saya ialah apa? Saya rasa lemah. Itu bukan. Saya rasa sedih. Salah. Tak apa, kita manusia. Kesalahan itu adalah salah satu norma kehidupan. Kecewa. Okey? Rasa ataupun perasaan saya bila saya baca ini ialah sedih dan kecewa. Dan kemudian, apakah tindakan yang saya feeling, tindakan saya rasa badan saya memberi fisiologi. Salah. Reaksi. Okey. Yang ni dah rasa, perasaan. Yang kedua pula ialah reaksi badan. Reaksi badan saya ialah saya rasa lemah. Okey. Dan tak bersemangat. Kemudian tak ada motivasi. Okay, ini adalah reaksi dia, reaksi badan. Baiklah, kita dah buat poin 1 dan poin kedua, iaitu teknik 1 dan teknik 2. Mari saya ajarkan, bimbing anda, apakah langkah seterusnya selepas kita tulis pemikiran negatif dan juga baca, sebut dan rasa statement tersebut. Yang ketiga, yang perlu anda lakukan ialah tadi kita tulis pemikiran negatif, bukan? Sekarang kita tulis pemikiran positif, di mana kita akan tulis semula ayat yang positif untuk menggantikan ayat yang ini. Sebagai contoh, saya gunakan ayat yang ini. Saya rasa sukar. Saya conteng dekat sini balik. Saya rasa sukar dan tak bersemangat, bla bla bla. Ini adalah yang negatif. Jadi bila nak tukar kepada positif, saya buang. Saya rasa lebih bersemangat. Okey, saya harap anda nampak untuk yang warna merah ni.
Saya rasa lebih bersemangat. Saya gantikan. Untuk menjayakan. Bukan buat Kalau buat dia akan jadi sekadar buat. Tapi kita kena pilih perkataan yang lebih powerful, berkuasa. Daripada buat, apa perkataan yang lain? Iaitu menjayakan. Menjayakan program online kerana saya tulis ramai trainer hebat lain di luar sana. Saya tukar. Online kerana saya buang ini. Saya terus fokus kepada diri saya. Sebab ayat ini lebih kepada orang lain. Selalunya yang membuatkan kita ada pemikiran negatif ialah apabila kita memikirkan faktor eksternal, iaitu faktor yang di luar kawalan kita. Trainer lain, di luar kawalan saya. Hebat, mereka hebatlah. Apa kaitan dengan saya? Tetapi bagaimana saya melihat diri saya, itu adalah perkara paling penting. Sama juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana anda melihat diri anda? Maka itu yang akan ditulis kat sini. So bagaimana saya melihat diri saya? Saya tulis, saya lebih bersemangat untuk menjayakan program online kerana saya adalah yang mahir dan pakar dalam bidang tersebut. Itu adalah apa yang saya pilihkan. Maksudnya, saya fokuskan kepada diri saya. So, seterusnya di sini pemikiran positif, tuliskan ayat tersebut di sini. Tuliskan. Dan langkah yang terakhir, yang keempat patut dibuat ialah langkah yang sama seperti langkah kedua tadi. Iaitu baca, sebut. Maksudnya baca bukan sekadar kita baca di dalam hati. Gunakan, lafazkan. Kemudian kita rasa. So apabila saya baca ini dengan suara yang nyaring, bukanlah nyaring sampai orang jiran sebelah nak dengar, tapi suara yang nyaring hingga kita boleh dengar sendiri suara kita. Dan apakah perasaan saya tentang yang saya baca tadi? Maka lepas saya baca, saya lebih bersemangat untuk menjayakan program online kerana saya adalah yang mahir dan pakar dalam bidang tersebut. Apakah perasaan saya? Saya rasa gembira. Saya rasa gembira, senang hati ataupun apa-apa saja. Tuliskan dekat situ. Reaksi apa? Reaksi saya lebih bersemangat dan juga bermotivasi. Bermotivasi. Di sini saya kongsikan empat langkah yang boleh anda lakukan untuk menukar mindset yang negatif tadi kepada mindset yang positif. Anda boleh follow? InsyaAllah. Ini yang dikatakan mindsetting. Mindsetting di mana ini langkah yang paling mudah yang boleh dilakukan. Jika anda rasa masih macam tak boleh lagi, tak boleh nak buat lagi, tak mengapa. Di mana saya nak maklumkan kepada anda bahawa saya akan menjalankan satu sesi pada 10 Julai hari Sabtu jam 10 hingga 12 tengah hari, di mana dalam sesi tersebut saya akan bimbing anda secara lebih detail lagi bagaimana nak buat mind setting. Ada 3 perkara seperti yang tertera dalam paparan anda. Walau bagaimanapun, apabila kita dah atur mindset kita, kita dah atur attitude kita menjadi seorang yang sentiasa bersiap sedia untuk melakukan yang terbaik, ia hanyalah selangkah sahaja. Untuk lebih lagi langkah ke hadapan memerlukan komponen yang terakhir, iaitu M. Apakah ia? M ialah motivation. Ingat tak yang saya tulis dekat paparan ini? Perkataan yang terakhir ialah untuk poin keempat, baca dan sebut rasa. Reaksi saya ialah bersemangat dan bermotivasi. Namun
Bagaimana nak wujudkan rasa bermotivasi ini akan membantu anda untuk terus bersemangat dan bertindak. Bukannya semangat-semangat tapi tak ada tindakan. Kalau tak ada tindakan, apa pun memang tak akan terjadi. Oleh itu, motivation adalah perkara yang paling penting. Seperti yang saya tuliskan dekat sini, motivation. Be determined in your action and make sure it sync with your targets. It really helps you to feel more motivated than ever. Maksudnya di sini, dengan ada motivation yang jelas, anda akan nampak apakah perkara yang aku nak capai dan bagaimana aku nak capai. Kerana motivation itu sendiri datang daripada dua perkataan, motif dan juga action. Motif bermaksud anda kena jelas apakah sasaran anda, target anda dan seterusnya apakah tindakan yang perlu anda lakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Bila dua ini digabungkan, maka di situlah datang satu perasaan semangat yang kita kenali sebagai motivasi. Oleh itu, bagaimana nak membantu anda supaya motivasi itu tidak terlalu jatuh merudum? Saya nak bagi tahu di sini, motivasi memang akan ada turun dan naik sebab itu adalah normal untuk manusia biasa. Walau bagaimanapun, penting untuk anda tahu apabila motivasi itu menurun, bagaimana nak naikkan motivasi dan supaya motivasi itu kekal dalam temponya dan tidak turun dengan jatuh merudum. Bagaimana? Iaitu dengan menggunakan teknik SMART Goal, iaitu teknik SMART untuk penetapan sasaran. Walau bagaimanapun, gunakan teknik SMART itu dengan cara yang lebih berkesan, iaitu kita sediakan kertas untuk tahu sasaran itu biarlah spesifik, jelas. Measurable, boleh diukur. Achievable, boleh dicapai. Realistic dengan keadaan anda sekarang. Dan juga T, mempunyai tempoh masa, timeline untuk mencapai. Walaupun begitu, saya nak kongsikan kepada anda, pada bulan Julai ini juga saya akan melakukan satu lagi program untuk anda yang sudah jelas mahu capai impian tapi memerlukan lagi guideline, panduan, bimbingan untuk memastikan anda mencapai impian tersebut. Iaitu antara perkara yang akan dikongsikan dalam sesi Smart Business. Ini khas untuk para usahawan di mana akan ada 3 perkara yang akan dikongsikan di mana ia akan berlangsung seperti yang saya paparkan dekat paparan anda, di mana ia akan berlangsung pada 15 Julai hari Rabu jam 10 pagi hingga 12.30 tengah hari. Fokus utama untuk program ini ialah untuk membantu anda bukan sekadar meletakkan sasaran, tetapi saya akan membantu dan membimbing anda apakah langkah terbaik untuk memastikan anda mencapai sasaran tersebut. Jelas? Insya-Allah. Akhir kata daripada saya yang tidak berapa akhirlah. Jika anda mempunyai impian, pastikan impian itu menjadi kenyataan dengan keteguhan di hati, kepercayaan kepada diri. Impian akan jadi sia-sia jika anda sendiri yang mensia-siakannya. Orang lain boleh berkata apa, tetapi hanya anda yang bisa mengawalnya. Oleh itu, untuk anda yang menonton bersama dengan saya pada pagi ini, ketahuilah dan selamilah dalam diri, impian itu milikku dan hanya aku yang bisa untuk tentukan. Jika itu, bersama dengan saya, insya-Allah dari lain hari di lain masa untuk slot yang lain pula, dan semoga perkongsian pada pagi ini memberi manfaat kepada anda. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum dan selamat pagi.